Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita rafakkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan limpah kurnianya juga kita dapat bersama bagi mengikuti secara langsung majlis sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1444 Hijriah 27 Rajab bersamaan 18 hari bulan Februari 2023 Masihi, bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ICC Negara Brunei Darussalam. Untuk tahun ini bertemakan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih redha Allah. Yang dapat kita saksikan audio yang berlangsung dari Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas Negara Brunei Darussalam di barisan hadapan adalah merupakan sebahagian daripada ahli-ahli yang berhormat yang baru dilantik. Dan juga awal pagi tadi telah pun kita dengarkan bacaan Sayyidul Istighfar, bacaan Asma'ul Husna dan bacaan selawat yang terus berkumandang di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ini. Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Ahlan wa sahlan bi sultan, marhaban bi usrati sultanil amin. أشفر الشمس محياكم لنا فازداد كل سرورا وسلام. مرحبا أهلا وسهلا بالسلطان، مرحبا بأسرة السلطان الأمين. أسفر الشمس محياكم لنا فازداد كل سرورا وسلام. أسفر الشمس محياكم لنا فازداد كل سرورا وسلام. Dapat kita saksikan keberangkatan Kepala Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat. Paduka anak anda Kepala Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Dan pada ketika ini, Yang berhormat Menteri Hal Ehwal Agama
menghadap ke hadapan majlis ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, menyembahkan bahawa sebentar lagi majlis akan dimulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara tahun 1444 Hijrah 2023 Masehi sebentar awal dimulakan dengan persembahan bacaan Al-Quranul Karim Surah Al-Hajj ayat 73 hingga 78 dan kesimpulan makna ayat. Bacaan Al-Quranul Karim akan dibacakan oleh Yang Mulia Awang Zulhafiz bin Awang Tengah, Johan Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa, peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah 2022 Masehi. Sementara kesimpulan makna ayat akan disampaikan oleh Yang Mulia Haji Muhammad Syukri bin Haji Makhbar, Pembantu Pertanian Kanan, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba lan يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس
إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
Antara intipati yang dapat disimpulkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan sebentar tadi ialah: pertama, betapa tidak dapat diterima akal sikap orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala-berhala yang tidak mampu pun mencipta walau seekor lalat. Bahkan jika lalat itu datang mengganggu, tidak akan berdaya mereka tepis. Walhal sepatutnya mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kedua, alangkah beruntungnya orang-orang beriman yang tetap teguh mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sekali-kali menyekutukannya, mendirikan sembahyang dengan khusyuk dan sempurna, serta sentiasa berbuat baik dan melakukan amal kebajikan. Mereka ini janjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejayaan yang hakiki, iaitu syurga dan redha Allah. Di sini dapatlah kita mengambil iktibar bahawa: pertama, prioriti umat Islam selepas memelihara keimanan ialah memelihara sembahyang, kerana sembahyang adalah tiang agama dan ia adalah ibadah yang mengajak jiwa serta seluruh anggota manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam mengharungi kehidupan yang sentiasa berselang dengan ujian demi ujian, umat Islam perlu bertekad dan berusaha untuk merebut redha Allah dan meraih syurganya. Antara langkahnya ialah: teguhkanlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentengi diri daripada sebarang ideologi sesat yang sebenarnya sangat rapuh. Tunaikanlah sembahyang dengan istiqamah tepat pada waktunya dan laksanakanlah dengan penuh khusyuk dan tawaduk di setiap lantunan bacaan dan setiap gerakan rukuk serta sujud. Jagalah akhlak dan janalah segala bentuk kebaikan yang memberi manfaat sesama manusia. Ketiga, generasi yang memelihara keimanan dan sembahyang serta gigih menjana kebaikan kepada sesama manusia tidak akan mengalah pada ujian yang menghadang untuk membawa segala manfaat kepada diri, masyarakat dan negara. Hal yang demikian kerana destinasinya adalah syurga dan inspirasinya adalah redha Tuhan. Oleh yang demikian, generasi kita hari ini perlu terus diperkasa supaya memiliki mutu ibadat sembahyang yang berkualiti dengan didasari kekentalan iman di samping nilai kompetensi yang tinggi untuk mendepani cabaran dalam memajukan kehidupannya duniawi dan ukhrawi. Insya-Allah, generasi yang memiliki ciri-ciri sedemikian akan dapat membawa negara kita merealisasikan hasrat menjadi negara yang maju dan makmur serta mendapat keredaan Allah, yaitu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Al-Quran oleh Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah dan kesimpulan maknanya oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Syukri bin Haji Bakhbar. Sembah alu-aluan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1444 Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke hadapan majlis Kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun, beribu-ribu ampun. Dengan penuh hormat dan ta'zim, hamba kebahduli Tuan Patik dan penasihat-penasihat serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara menjunjung ampun menyembahkan sembah junjung kasih di atas keberangkatan limpah perkenan ke bawah diri Tuan Patik berangkat menyerikan majlis sambutan Isra' Mi'raj pada pagi ini, iaitu peringkat negara yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
dan dengan 2 buah syarikat yang berkaitan dengan pengeluaran bahan makanan, iaitu syarikat PDS Sendirian Berhad dan syarikat Pedi Company Sendirian Berhad. Ampun beribu-ribu ampun disembahkan bahawa fokus tema sambutan Isra' Mi'raj yang kita sambut ini ialah keutamaan ibadat sembahyang dan kelebihannya. Kerana signifikan utama Allah Subhanahu wa taala mengisra' dan memi'rajkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah memfardukan ibadat sembahyang 5 waktu di samping untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran serta kekuasaan Allah. Dapat ditegaskan bahawa seruan azan yang dikumandangkan untuk bersembahyang dengan lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu ialah juga mengingatkan kita untuk berusaha keras mencapai kemenangan, iaitu al-falah. Al-falah dalam makna kemenangan berupa kejayaan dan kemajuan yang seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat kita yang dicapai dengan berusaha dan berikhtiar. Sementara sembahyang itu pula ialah sembahyang yang dilaksanakan khusyuk dan sempurna menurut tata cara dan bacaan-bacaannya yang teratur. Dengan itu, kita orang-orang yang beriman yang menunaikan sembahyang dengan khusyuk dan sempurna itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan. Firman Allah ayat 1 dan 2 suratul Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Oleh itu, tema sambutan tahun ini akan mendorongkan usaha kita semua untuk istiqamah menunaikan sembahyang. Lebih dari itu ialah berusaha meningkatkan mutu sembahyang sehingga mencapai taraf sembahyang yang ditunaikan dengan khusyuk. Ampun beribu-ribu ampun, demikianlah signifikannya majlis dan tema sambutan Isra' Mi'raj tahun ini. Hamba kepada Tuan Patik sekali lagi menyembahkan sembah junjung kasih ke hadapan majlis ke bawah duli Tuan Patik dengan iringan doa. Semoga ke bawah duli Tuan Patik dan kerabat diraja ke bawah duli Tuan Patik akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sihat sejahtera dan bahagia dalam limpah kasih sayangnya, rahmat kasih sayangnya. Seterusnya, hamba ke bawah duli Tuan Patik juga menjunjung perkenan bagi menyembahkan sembah junjung kasih atas keberangkatan paduka-paduka anak dan ke bawah duli Tuan Patik. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Dan keberangkatan Paduka Dinda ke bawah Tuan Patik. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Supri Bolkiah. Dan seterusnya sembah junjung kasih di atas keberangkatan yang amat mulia Ksatria-Ksatria dan diucapkan terima kasih di atas kehadiran yang berhormat yang berhormat menteri-menteri kabinet, ahli-ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Diraja, ahli-ahli yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, timbalan-timbalan menteri, tetamu-tetamu kenamaan lainnya, duta-duta, pesuruhjaya tinggi dan diplomat-diplomat negara-negara sahabat, dep-dep yang dihormati, para hadirin hadirat yang berbahagia sekalian. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga dirakamkan kepada semua pihak yang turut sama terlibat menyengkayahkan serta membantu menyumbangkan sebarang sumbangan bagi majlis yang berkebajikan ini dari awal hingga akhirnya. Semoga segala usaha dan sumbangan murni yang ikhlas yang akan mendapat keberkatan dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Patik menjunjung nugrah. Sekarang yang berhormat Menteri Hal Ehwal Agama dengan segala penuh hormat dan sembah ta'zim akan mengadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan titah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya juga dapatlah kita berhimpun pada pagi ini untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan negara mendepani ujian wabak COVID-19 dan pelbagai varian amatlah disyukuri. Kunci kepada semua ini tidak lain kerana kita tidak pernah mencuaikan ibadat kepada Allah. Bukan sahaja ibadat khusus seperti sembahyang, malah juga merangkumi segala amal kebajikan berupa mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah ikrar kita yang kita ucapkan pada setiap hari dalam doa aftitah yang berasal dari surah Al-An'am ayat 162 tafsirnya. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan pencipta dan pentadbir seluruh alam. Beta penuh yakin inilah kunci kejayaan orang-orang beriman. Apabila kita menyandarkan semua amal perbuatan kita semata-mata kepada Allah, maka Allah akan menyediakan jalan terbaik untuk kita. Bagaimanakah cara kita menyandarkan semua amal perbuatan kepada Allah itu? Caranya ialah dengan memastikan bahawa semua amal perbuatan itu adalah berstatus takwa. Manakala semua amal perbuatan berstatus takwa, maka akan berlakulah janji Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 antara tafsirnya. Dan sesiapa jua dari kalangan orang beriman yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta juga mengurniakannya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Janji Allah ini semata-mata benar dan satu perkara besar untuk direbut. Barang siapa yang meraihnya tidak diragukan lagi akan beroleh kehidupan yang bahagia. Betapa tidak, bukankah segala kebaikan akan berpihak kepadanya dan segala yang menyusahkan pula akan berundur daripadanya. Namun dalam pada itu, apapun tingkat kehidupan, kita juga tidak terlepas dari menerima ujian. Tetapi ujian bukanlah denda, malah berita gembira bagi hamba yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tafsirnya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan,
kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa yang dapat dikesan dari ayat ini ialah perkara sabar. Manakala ada kesabaran dalam menghadapi ujian, maka berhaklah bagi orang yang sabar itu menerima berita gembira berupa ganjaran pahala dan nikmat daripada Allah. Demikian itulah hikmah ujian untuk melihat sejauh mana kesabaran. Sabar artinya teguh dan cekal hati, tidak mudah tersungkur atau mengalah, tetapi terus bangkit, berusaha sambil mengambil iktibar daripada musibah yang menimpa. Kesabaran tidak akan wujud, melainkan hanya berlaku di kalangan orang-orang yang beriman sahaja, yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat, terutama dengan ibadat sembahyang. Ibadat sembahyang adalah pemangkin segala kesempurnaan. Dengan diisyaratkan ibadat ini, maka tradisi menyembah selain Allah telah diisytiharkan sebagai wajib. Hanya Allah satu-satunya sahaja yang wajib disembah. Dan umat yang menyembah Allah pula telah dicanang sebagai umat terbaik menurut Al-Quran, sebagaimana terakam dalam surah Ali Imran ayat 110. Tafsirnya, kamu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang daripada melakukan mungkar serta beriman kepada Allah. Dan bukan ini sahaja, bahkan segala perkara yang baik-baik dan bermanfaat semuanya terdapat dalam Al-Quran. Maka oleh kerana itulah barangkali sehingga ada pihak yang tidak senang dan malah marah kepada Al-Quran, lalu bertindak membakar atau mengoyak Al-Quran. Kita tegaskan bahawa Al-Quran adalah kitab samawi yang datang langsung daripada Allah. Ia bukan dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau oleh siapa sahaja. Maka oleh itu perhitungan terhadap sebarang provokatif ke atasnya, kita orang-orang Islam lebih menyerahkan perkara itu kepada siapa pemilik kitab sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka itu di dunia dan di akhirat, serta menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghinakan. Inilah hakikat yang patut difahami oleh semua warga jagat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diteruskan dengan persembahan salawat Ibrahimiyah, Gabungan Pegawai dan Kaki Tangan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Syarikat PDS Abattoir Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Allah
الله يا الله يا رب الله يا الله يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا الله يا رب الله يا الله يا رب كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا الله يا رب الله يا الله يا رب كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد الله يا الله يا رب الله يا الله يا رب الله يا الله يا رب وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Jabatan Hal Ehwal Masjid serta PDS Abattoir Sendirian Berhad untuk majlis sambutan Isra' dan Mikraj peringkat negara bagi tahun 1444 Hijriah bersamaan 2023 Masihi. Acara majlis sambutan Isra' dan Mi'raj tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi disemarakan lagi dengan tazkirah khas yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salihuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi dzil fadli wal 'ata', ilahil ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa muallimil bashariyah, sayyidil anbiya wa khairin nasi jam'a. Sallallahu alaihi wa ala alihi wat tabi'in al awfiya
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء وبعد. Menghadap ke hadapan majlis, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun, hamba ke bawah duli Tuan Patik menjunjung izin perkenan bagi hamba ke bawah duli Tuan Patik menyampaikan tazkirah bersempena sambutan Isra' dan Mi'raj 1444 Hijrah pada pagi ini. Seterusnya hamba ke bawah duli Tuan Patik juga menjunjung perkenan untuk menggunakan bahasa biasa sepanjang menyampaikan ceramah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra' dan Mi'raj merupakan peristiwa agung yang diperingati dan disambut oleh seluruh umat Islam setiap kali masuk bulan Rajab. Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat besar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang dikurniakan kemuliaan serta kelebihan seumpama ini, hatta para nabi sekalipun, melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Muslimin yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke dalam tajuk kita pada pagi ini, saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama mentadabbur dua potong ayat Al-Quran, iaitu ayat pertama dan kedua dari surah Al-Isra', di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Seterusnya pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Tafsirnya, dan kami berikan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yakni kitab Taurah, dan kami jadikan kitab tersebut sebagai pemberi petunjuk khusus bagi Bani Israel, dan kami perintahkan kepada mereka, jangan sesekali kamu mengambil selain daripadaku sebagai Tuhan. Jika kita perhatikan, setelah menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa Isra', Allah Subhanahu wa taala terus menyebut tentang Nabi Musa alaihi salam, seakan-akan kedua nabi Allah ini memiliki kaitan. Menurut ulama, keduanya memang memiliki kaitan dan berkait pula dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, bukankah Nabi Musa alaihi salam suatu ketika pernah bercita-cita dan memohon untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami tentukan dan Tuhannya berkata-kata dengannya, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, izinkanlah aku agar dapat melihatmu. Qala lan tarani. Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau sekali-kali tidak akan sanggup untuk melihatku. Ya, Nabi Musa memohon dan merayu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diberi keizinan. Berlainan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak meminta, baginda tidak memohon, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjemput baginda untuk menghadap bertemu dengannya secara langsung. Subhanallah. Kemudian pada ayat yang kedua tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam
hanya memberikan petunjuk khusus untuk Bani Israel sahaja. Waja'alnahu hudan li Bani Israel, tidak bagi kaum yang lain. Sekali lagi, berlainan dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenainya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Inilah Al-Quran. Inilah Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah memberi petunjuk ke jalan yang paling benar, paling betul. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Al-Quran dengan aqwam ataupun a'dal ataupun ahda, yang membawa maksud paling betul, paling benar dalam memberikan petunjuk. Inilah Al-Quran. Bercakap mengenai Al-Quran, muslimin yang dirahmati Allah, apakah yang sering Al-Quran ingatkan kepada kita? Apakah perkara yang selalu Al-Quran sampaikan kepada kita? Al-Quran sering mengingatkan kita untuk mendirikan dan memelihara ibadah sembahyang. Ya, sembahyang tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan ibadah sembahyang di dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 67 kali. 32 darinya dikaitkan dengan perintah mengeluarkan zakat. Firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang fardu 5 waktu, khasnya sembahyang wusta, dan berdirilah untuk menunaikan sembahyang kerana Allah dengan taat dan khusyuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah olehmu akan sembahyang pada waktu pagi dan petang serta pada waktu-waktu malam. Firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika tergelincir matahari sehingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh kerana sembahyang subuh itu disaksikan. Dan banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan mengingatkan kita untuk memelihara ibadah sembahyang. Muslimin yang dimuliakan Allah, mengapa ibadah sembahyang banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Sudah tentu ianya kerana ibadah sembahyang ini merupakan ibadah yang agung dan besar serta memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Jika ianya bukan suatu perkara yang besar dan agung, masakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya secara langsung berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sembahyang juga merupakan ibadah perintah yang asas dan utama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabinya. Ketika Nabi Musa alaihi salam berkata-kata dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu wahai Musa untuk menjadi seorang rasul, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatku. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Musa alaihi salam kalimah tauhid, terus sejurus lepas itu Allah memerintahkannya untuk mendirikan sembahyang. Ini sangat bertepatan dengan rukun Islam yang kita pegang.
Setelah kita membuat pengakuan dengan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan untuk mengukuhkan pengakuan ini kita dituntut, diperintahkan untuk mendirikan sembahyang. Ya, sembahyang merupakan bukti keimanan kita. Bukankah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim suatu ketika pernah bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufr tarkus salah." Pemisah di antara seorang muslim itu dengan kesyirikan dan kekufuran adalah pada meninggalkan sembahyang. Ya, muslimin yang dirahmati Allah, sembahyang kalau kita perhatikan, ianya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan. Kerana coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Setiap seorang daripada kita diberikan 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil sedikit sahaja daripada waktu yang diberikannya itu untuk kita luangkan bersamanya. Jika kita bayangkan, kalau ada seorang ayah ataupun seorang ibu yang memanggil anaknya yang berada di depan mata, tetapi anak tersebut langsung tidak mengendahkan panggilan orang tuanya, apakah yang dirasakan oleh orang tua tersebut? Pasti mereka merasa marah, sedih dan kecewa. Ini kan pula Allah, ini kan pula pencipta kita, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Apabila kita mendengar laungan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, apakah jawapan kita? Adakah kita menjawabnya dengan labbaika ya Rabb, aku datang menyahut seruanmu wahai Tuhanku? Atau adakah kita menjawabnya dengan karang tah saja, masih panjang waktu, banyak masih keraja? La ilaha illallah. Inikah balasan kita setelah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat rezeki yang luas. Inikah balasan kita sebagai seorang hamba? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya ada menyebutkan, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Jangan engkau menuntut Tuhanmu kerana lambat mengabulkan permintaanmu, tetapi tuntutlah dirimu kerana mengabaikan perintahnya. Muslimin yang dirahmati Allah, ibadah sembahyang merupakan ibadah yang paling cepat dan mudah untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai nabinya Nabi Ismail alaihi salam dalam firman-Nya, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Wahai Muhammad, sebutlah mengenai Nabi Ismail di dalam Al-Quran ini, sesungguhnya dia merupakan seorang yang menepati janji, dia merupakan seorang rasul lagi berpangkat nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail memerintahkan ahli keluarganya untuk mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan karena itu baginda merupakan orang yang diridai di sisi Tuhannya. Menurut ulama, mengapa ibadah sembahyang mudah dan cepat untuk kita meraih ridha Allah? Di antara sebabnya adalah kerana ibadah sembahyang, jika kita memelihara ibadah sembahyang ini, diri kita akan terpelihara daripada melakukan perkara keji dan mungkar yang akan menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala serta lebih mudah untuk mentaati segala perintahnya. Janji Allah di dalam Al-Quran, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Manakala jika ibadah ini dicuaikan, diabaikan, apatah lagi ditinggalkan, pasti mudah untuk hawa nafsu dituruti yang akan mendorong kepada berlakunya kemungkaran. Firman Allah,
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Tafsirnya, mereka pun digantikan dengan orang-orang yang datang kemudian, yang mana mereka ini melalaikan, mencuaikan ibadah sembahyang. Maka dari itu mereka pun menuruti hawa nafsu mereka dengan melakukan maksiat. Pasti mereka akan menghadapi azab siksa di dalam neraka. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, jika kita memelihara ibadah sembahyang ini, rezeki kita akan dijamin oleh Allah. Firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkanlah ahli keluargamu dan umatmu untuk mendirikan sembahyang dan bersabarlah dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripadamu, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Itu di dunia, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Manakala di akhirat kelak, jika kita berjaya memelihara ibadah sembahyang ini dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita ganjaran yang besar berupa syurga yang paling tinggi, yaitu syurga Firdaus. Firman Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara ibadah sembahyang, ulaika humul warithun, orang-orang inilah yang layak untuk mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka layak untuk mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita lihat bagaimana orang-orang saleh dahulu mengambil berat tentang ibadah sembahyang ini. Muhammad ibn Khafif, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau ditimpa sakit lumpuh separuh badan. Walau dengan keadaan sedemikian, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sembahyang berjamaah di masjid. Sehingga ada seseorang yang kagum dan takjub dengan kegigihan beliau dalam menjaga ibadah sembahyang ini, mengatakan, ya Syekh, inna Allah qad a'adharak, wahai Tuan, sungguhnya Allah telah menimpakanmu dengan keuzuran. Mari kita lihat apa yang dijawab oleh ulama ini. Beliau mengatakan, idza sami'tum hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah wa illam tajiduni fi saffil awal fatlubuni fil maqbarah. Jika kamu mendengar laungan hayya 'ala salah dan hayya 'ala al-falah dan kamu tidak mendapati aku berada di saf yang pertama, maka carilah aku di tanah perkuburan. Dalam arti kata lain, jika masuk waktu sembahyang, kamu tidak melihatku berada di saf yang pertama untuk sembahyang berjemaah, ketahuilah berarti aku telah meninggal dunia. Subhanallah. Begitu sekali beliau menjaga ibadah sembahyang. Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, salah seorang lelaki dari kalangan tabi'in, ketika mana beliau berada di ambang sakaratul maut, terbujur lemah di atas tempat tidur, dikelilingi oleh para ahli keluarga dan sahabatnya. Ketika mana beliau mendengar laungan azan sampai kepada hayya 'ala salah, mata beliau terbeliak, lantas mengatakan, khudhu biyadi, bawalah, ambillah tanganku, bawalah aku. Orang sekelilingnya terperanjat dan bertanya, ila aina, engkau mau ke mana? Kata beliau, ilal masjid, bawa aku ke masjid. Mereka mengatakan lagi, wa anta ala hadzal hal, sedang engkau dalam keadaan begini wahai Tuan. Dia mengatakan, apakah kamu menyangka aku mendengar seruan Allah memanggilku untuk sembahyang dan aku tidak menyahut seruan tersebut? Bawalah aku. Kemudian beliau pun dipapah oleh dua orang dan dibawa menuju ke masjid. Beliau mengangkat takbiratul ihram bersama imam. Kemudian ketika mana beliau melakukan sujud pada rakaat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya dalam keadaan beliau sedang bersujud menghadap Tuhannya. La ilaha illallah. Tidak cantik di manakah ini? Tidak cantik di manakah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah? Semoga kita sekaliannya juga dikurniakan husnul khatimah
dengan memelihara ibadah sembahyang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad pernah bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah." Barang siapa yang memelihara menjaga sembahyang fardu 5 waktu, maka baginya cahaya, bukti dan juga keselamatan di akhirat kelak. Manakala barang siapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya cahaya, bukti maupun keselamatan pada hari kiamat kelak. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendirikan ibadah sembahyang. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah dalam mentaati perintah-Mu, ikhlas melakukan amal ibadah kerana-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang cinta akan ibadah sembahyang, rindu untuk menunaikan ibadah sembahyang, dan khusyuk dalam mendirikan ibadah sembahyang. Ya Allah, jadikanlah sembahyang kami sebagai pembawa kejayaan kami di dunia ini dan menjadi penyelamat kami di hari kami menghadap-Mu nanti ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun beribu ampun. Sekian saja ceramah hamba kebawah Tuan Patik pada pagi ini. Hamba kebawah Tuan Patik menjunjung beribu ampun dan maaf jika sekiranya terdapat sebarang perkataan atau sorok langkah yang tidak sepatutnya sepanjang menyampaikan ceramah sebentar tadi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan khas sketsa bertajuk Sembahyang Meraih Reda Allah dari belia-belia masjid Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun. Dengan penuh hormat dan takzim, hamba ke bawah Duli Tuan Patik menjunjung limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Tuan Patik bagi persembahan khas sketsa sempena majlis sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1444 Hijrah selepas ini digunakan dalam bahasa biasa. Hadirin hadirat sekalian, sketsa selepas ini akan menghuraikan serba sedikit mengenai dengan tema sambutan iaitu bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih redha Allah. Dalam sketsa ini juga akan menceritakan mengenai dengan sebuah keluarga yang sangat mengutamakan sembahyang di awal waktu untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini juga sangat baik sesama jiran, saling tolong menolong di kala susah dan senang. Umpama cubit paha kiri, paha kanan terasa. Untuk itu, mari kita saksikan persembahan sketsa ini. Mempersilakan. Dek, bangun Dek. Dek, bangun Dek, sembahyang subuh Dek. Bangun. Kau Dek tidur kau lagi. Sembahyang subuh.
Nunggu orang bapak. Bawa Marita. Bangun kamu sudah? Bang, coba kau gua radio tu. Masuk waktu kali sudah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Siapakah azan tadi itu? Bisa didengar. Perasaanku setiap waktu lain-lain lagu azannya. Pak, ya tak usah kerajaan kita ni mempelbagaikan lagu-lagu azan di setiap waktu sembayang, Pak. Sekarang lagi cerita, Pak. Cuma tu. Ani baudu kamu sudah. Mon balom, agak dulu. Lagaukan selajur mamamu di dapur, Badik kamata. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Lapang rasanya selesai udah sembayang atu. Monalum lagi mengerajakan kewajiban atu. Macam berhutang pulang rasanya. Ya tak bapaknya. Benar tu. Berapa lama jaganya sembayang atu. Tani tunaikan, selesai. Iya tatu mamanya. Sekejap mana pun masih lagi ramai orang yang melalai-lalaikan sembayangan ni. Indah ku paham Padahal nada batah. 5-6 minit selesai dia. Terbuat men-scroll Facebook, tahan berjam-jam. Benar tu. Tapinya bapaknya tadi tu memang indah dinafikan tu. Masih juga ada yang meringan-ringankan sembayang. Ya tah tu. Sama-sama tanya ni ubaya-ubaya. Sama juga jangan dipulaukan orang yang meringan-ringankan sembayangan ni. Kalau ada orang yang tani kenal selalu lalai sembayang, bawa ya sama-sama kita ni. Biar tanya ni sama-sama mendapat reda Allah. Iya tah. Ada ku mendengar hari itu ceramah di radio. Apa jo pekerjaan yang dibuat, dahulukan sembayang. Bila masuk waktu, tunaikan dulu kewajiban sembayang itu. Udah itu, baru kita ni menyambung ke raja. Dek, kalau tak sibuk macam mana, mesti tani dahulukan sembayang itu. Benarnya pencamah tu, Mak. Pasalnya kita ni kerja atu untuk mencari rezeki, bah. Indah jo lengkap tu. Tani berdoa minta rezeki dari Allah. Sudah kena bagi, suruhan Allah indah tani mengerjakan. Kan dikemudiankan.
Kawan abang ada tuh di construction site kah, meeting sama klien kah, kalau masuk waktu ada tuh yang minta izinkan keluar sembayang. Baru ya. Alhamdulillah, keluarga ku ni tahu sudah macam mana pentingnya sembayangan ni. Au bapaknya, ajaran kita jua. Kita yang mendahulukan, kami ni apa jua, mengikut saja. Bukan bah bang, hari Minggu jua ni yang kita berlawa-lawa ni kan kemana? Nah, iya tuh. Abang kan melawat site. Nya kontrak ni ada kan dirundingkannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa tuh? Siatul jua ni sama si Arshil. Pagi-pagi jualai. Atu, apa kamu bawa tu lai? Oh bu, mama menyuruh ngantar tapai. Kan sarapan pagi ni. Manis ni bu tapai ni. Buatan mamaku tak lagi. Susah-susah jua. Tapi terima kasih ya. Indah jua susah bu. Kita selalu cuma bagi kami segala lauk, buah apa indah. Sama-sama berkongsi rezeki. Ada jua berkatnya kan bu. Bang, Dek, suka nih. Kontrol-kontrol juga deh. Kau Dek belajar atas dulu. Tunah macam siatul lah. Terdapat degree sudah tu. Kau lalai momen telefon. Assignment pun last minute. Aweh Dek kone. Sadang luan telefon saja. Indah bah. Soalanku, bapa si Asya ni membawa keke kane. Awal pagi jo masih. Ni kan main keke Awal pagi juga akan bermain kiki ani. Pagi-pagi ani tak bisa. Nada panas bang. Ani pun kemari ani kakak minta dangani. Malu ya seorang. Betul, duduk dulu saja pa. Bawa Arshil taros. Babu masuk dulu ke dapur ah. Benar juga. Tadinya mu bang kan cerita pasal azana ni. Ani kelurusan juga ada siatol sama si Arshila ni. Ceritakan tah. Sama-sama juga kami mendengar. Au benar juga pak. Pasal azan yang kita tanya tadi. Azan yang dilaungkan di TV sama radio itu dipelbagaikan lagunya. Memakai lagu-lagu Taranum. Azan subuh tadi itu dilaungkan dengan lagu ras. Adi, rupanya banyak juga tahu mu bang Sakti di Ani baru ya anak bapak. Seti dia bang atu. Kalau kita kan mendengar pak, Dek, ada ku rakam nih azan-azan di TV sama radio nih. Coba kita dengar. Yang tadi subuh itu pak lagu ras. Ane azan zuhur dengan lagu nahwan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ane azan asar dengan lagu ras. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
Sama jo pak azan maghrib dengan lagu ras. Hayya 'alas Nah, yang terakhir ni azan isya dengan lagu bayati. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anu bah pak, panjang pulang cerita. Nda kita jadi turun ke laut kah? Bunyinya adik kan ikut. Adik, kamu aneh. Macam mana kan turun? Cuaca atu macam indah mengizinkan usulnya. Mun macam tu jangan dulu ke laut. Isu-isu tu saja. Lauk-laukan segala udang pun ada je lakat di Perija tu. Kan mamanya? Mun indah suruh si adik mengayal di Perija tu. Ada tu lauknya. Ani jo bapa ni indah bapa. Mun kita turun ke laut atu bah. Macam mana tah kita sembayang tu? Sembayang macam biasa saja dek. Bakaut pun macam biasa juga. Kan pakai aing botol kah? Atau aing laut boleh juga tu. Pasalnya air lautan ni antara 7 air mutlak. Kalau berombak, nada bergoyang-goyang kan tu? Mun bergoyang, sembayang duduk saja lai. Mun indah karang, lalai taningau kan gugur. Indah jo kusyuk tu. Tani ikut keadaan. Islam ni kan mudah, indah memberatkan umatnya. Kalau macam sekiranya lah berombak ke sedikit air tu, terpulas jua tu perahu tu. Macam mana kiblatnya tu pak? Nah, kalau macam tu, ndak ada apa-apa. Yang penting takbir awal tu saja kita ni menghadap kiblat. Oh, macam itu. Setidi bapaknya ni. Banyak pemandainya. Dari mana kita banyak tahu atu kan bapaknya? Nah, dah lalai. Uli-uli mendengar tazkirah masa jemaah di masjid. Yang ustaz atunya, sembayangan ni bukan saja ya satu kewajiban. Sembayangan ni tah jua untuk kita ni mendapatkan ridha Allah. Kalau bisa cuaca ni karang, baik pulang kita melawat kabun karang. Barangkali ada jokan diambil untuk kan digulai. Bisa je tu bang. Adik ikut boleh. Tapi kalau tadi cerita pasal sembahyang di laut, kalau sekiranya di kabun, mian agaknya kalau sembahyang tu pak. Kalau kan ikut boleh. Kalau kan sembahyang di kabun, macam biasa juga. Yang penting cukup syarat-syaratnya. Bukan saja di kabun, di mana-mana tempat bekerja pun boleh sembayangan ni. Yang penting dengan syarat-syaratnya. Pak, macam okey sudah cuaca tu. Nda jadi hujan usulnya. Baik tak kita ni melawat kabun kali pak. Bamar kita ni berinot. Bah, kami pun berinat jua buah. Karang tunggu-tunggu mama. Bah, bisa-bisa ya tu lah. Kirim salam marah mamamu. Ni, bawa tias lajar kontena mamamu ni. Ada liking kuasi tu. Anu baru oleh bapaknya minggu lepas. Nah, tu kita pemurah banar. Mana pandai kosong kontena ni. Indah apa? Berbagi rezeki. Betul. Begitu mama. Kiriman dari bakal besan kita ja. Tunggu sekejap.
Arshel, nah, ku bagi kikik kesayanganku kan pakai spare monoto putus. Wah, lawa kikiknya Thank you bang. Nah, menambah puente lagi. Adi, ada saja kamu ani. Bala kasta berinot. Kau tu bang kan geraja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Mafhumnya, maka apabila sembahyang telah disempurnakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah yakni apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beroleh kemenangan. Ayat ini menjelaskan bahawa walau dimanapun kita berada, mendirikan sembahyang adalah kewajipan yang menjadi keutamaan, kerana sembahyang merupakan amalan pertama yang diperhitungkan di hari kiamat kelak, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya persoalan pertama yang akan ditanya, dipertanggungjawabkan ke atas manusia adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka dia termasuk orang yang beruntung dan berjaya. Namun jika sembahyangnya rosak, maka dia termasuk orang yang kecewa dan rugi. Hadis riwayat An-Nasai. Agama Islam menggalakkan umatnya menjalankan urusan dunia kerana limpahan kurnia Allah itu amat besar untuk dimanfaatkan. Namun ia tidak akan memberi apa-apa makna bila kita lupa dengan pencipta kurnia berkenaan. Inilah tujuan kita diperintahkan menyempurnakan sembahyang, iaitu sebagai tanda kehambaan kita mensyukuri nikmat Allah dan supaya beroleh kemenangan bukan sahaja di dunia, malah yang lebih utama untuk alam akhirat kelak. Alhamdulillah, demikian tadi persembahan yang telah dipersembahkan oleh belia-belia masjid Jabatan Hal Ehwal Masjid. Sementara tayangan video tadi turut sama dijayakan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Radio Televisyen Brunei Jabatan Perdana Menteri, Syarikat PDS Abattoir Sendirian Berhad dan Syarikat Pediko Sendirian Berhad. Hamba ke bawah Dili Tuan Patik mewakili peserta persembahan menjunjung beribu ampun jika terdapat sebarang surut langkah, tersilap bahasa dan kata-kata yang kurang manis di sepanjang persembahan itu tadi. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Bagi memohon keberkatan serta syafaat di majlis yang berkebajikan ini, doa selamat akan dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وجمالك وعظمتك وأسرار أسمائك العظام وأنبيائك الكرام وأوليائك الفخار وملائكتك المقربين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفظ سلطاننا المعظم. Ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, wa ahlahu wa auladahu wa ahfadahu wa qarabatahu wa ra'iyatahu wal hadirin wal muslimin ajma'in min kulli hammin wa ghammin wa syarrin wa bala'in wa niqmatin wa mihnatin wa anta tansurahu wa iyana ala jamil husadil wal makirin wal a'da ya rabbal alamin. Allahumma ij'al saltanatahu negara Brunei Darussalam ma'muratan bittaqaddumi wal ilmi was salam wal adli was salahi wal barakati bainal anam wal rakhai wal amli wal nasr wa sa'ira biladil Islam. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, kami bermohon di majlis memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, supaya dikurniakan keberkatan, ketenangan, keamanan dan perlindungan dari segala macam musibah, serta menjadikan kami sentiasa mengingati Tuhan kami, mencintai Rasul Tuhan kami, dan suka mengambil iktibar serta pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda. Allahumma ya Allah, tanamkanlah ke dalam jiwa-jiwa kami kecintaan dan kegairahan untuk menunaikan ibadat sembahyang, supaya dengannya akan berlakulah sebagaimana firman Tuhan kami, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tafsirnya, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Kami mohon supaya dilindungi kami, dilindungi agama kami, dilindungi raja kami, dilindungi negara kami, dan dilindungi sekalian rakyat jelata serta penduduk dari sebarang bala bencana, dari sebarang penyakit dan wabak yang memudaratkan. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian tadi kita telah mendengarkan bacaan doa selamat yang telah dibacakan oleh Yang Berhormat Tuan Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Alhamdulillah, sempurna sudah majlis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi, dengan bertemakan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian sembahyang meraih redha Allah. Dan alhamdulillah, untuk tahun 1444 Hijrah bersama dengan 2023 Masihi ini sempurna sudah majlis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara. Jadi untuk akhirnya, mewakili penerbit dan rakan-rakan juruteknik yang menjayakan acara ini, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.